Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dimuliakan lagi dihormati sahabat saya Anuddin, khususnya kepada para pensyarah, ustaz-ustaz serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada saat ini, pada ketika ini, kita telah ditakdirkan berada di dalam majlis yang sangat mulia, iaitu Taman Syurga, iaitu majlis ilmu. Apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita bukanlah secara kebetulan, tetapi pasti ada tujuan. Dan apabila Allah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, tujuannya tidak lain tidak bukan kerana Allah nakkan kebaikan kepada kita. Artinya walaupun kita banyak berdosa, walaupun kita banyak kejahatan yang kita lakukan kepada Allah secara terang atau sembunyi, tetapi dengan adanya majlis ini, petanda atau bukti Allah belum berpaling daripada kita, insya-Allah. Jadi pada petang ini sebenarnya saya lebih banyak nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian anak yang dikasihi sekalian. Kerana apabila bercakap tentang bidang penulisan, saya sebenarnya tidak ada latar belakang ataupun pendidikan yang khusus ataupun yang asas dalam bidang penulisan. Ada orang kata sekarang ni antara book smart dan street smart. Kalau kata saya tak tahulah yang mana satu ya. Sama ada saya belajar melalui buku ataupun saya belajar melalui pengalaman. Saya hanya tekadkan dalam diri saya ialah saya nak terus belajar dalam menulis. Jadi saya nak terus belajar sampai saat ini saya masih belajar dalam menulis. Kerana saya yakin kerana apabila kita terus belajar, insya-Allah peningkatan dalam bidang penulisan itu kita akan sentiasa dapat laksanakan, insya-Allah. Penulisan ini memerlukan dua perkara paling penting dalam penulisan ini. Yang pertama, soal hati, keikhlasan kita, kejujuran kita, amanah kita. Ini soal hati. Yang kedua ialah soal kemahiran dan keterampilan dalam bidang yang berkenaan dalam bidang penulisan, bidang memilih bahasa, menyusun kata, merangkai ayat dan sebagainya. Jadi yang pertama keikhlasan dan yang kedua keterampilan ataupun kemahiran. Saya teringat apa yang dikatakan apabila Imam Malik rahimahullah taala hendak menulis kitab Muwatta. Waktu itu sudah ada kitab-kitab Muwatta yang seumpamanya pada waktu itu. Jadi apabila Imam Malik membuat keputusan untuk menulis kitab Muwatta, sahabat-sahabatnya, kenalan-kenalannya berkata kepada Imam Malik, guna apa lagi untuk ditulis satu kitab yang sama? Tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Malik sangat menyentuh hati. Beliau berkata, keikhlasan itulah yang akan berkekalan. Keikhlasan itulah yang akan berkekalan. Jadi Imam Malik meneruskan tulisannya untuk kitab Muwatta ini dengan munajatnya, dengan dekat hampir dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Imam Malik tidak meminggirkan soal-soal ketelitian dan juga keterampilan dalam memilih hadis. Subhanallah, daripada 100,000 hadis yang dihafaznya, dia hanya mensahihkan ataupun mengesahkan tulisan itu setakat 10,000. Daripada 100 disaring jadi 10,000, daripada 10,000 disaring lagi sampai jadi 5,000, dan akhirnya dimuatkan dalam kitab Muwatta, tak silap saya, hanya 1,720 hadis. Bayangkan begitu ketelitiannya, begitu kehalusannya dalam menulis.
Jadi akhirnya sekarang ini pada 1436 Hijrah, bila sebut muwatta, orang tak sebut dah muwatta karangan imam-imam yang lain. Terus orang kata muwatta sinonim dengan Imam Malik. Benar, bagi dia berkata bahawa keikhlasan itulah yang akan berkekalan. Jadi pada petang ini saya berkongsi pengalaman saja, dan saya berharap saya boleh bercakap dengan anda semua, bukan kepada anda. Dalam bahasa Inggerisnya, I want to talk with you, I don't want to talk to you. With artinya bersama-sama, ya. Jadi saya tak akan buka sesi Q&A di hujung, tetapi sesi Q&A sudah bermula dah dari sekarang. Jadi kalau ada saja pertanyaan, kalau ada saja respon yang nak diberikan, terjah sajalah, bagi salam terjah saja dengan soalan, ya. InsyaAllah saya akan meraihkan. Sekiranya soalan-soalan yang dikemukakan oleh anak-anak, oleh tuan-tuan dan puan-puan berbeza daripada input yang saya berikan, tak apa. Kita akan mengakui perbezaan. Bukan saja mengakui perbezaan, kita akan meraihkan perbezaan. Ya? Kita orang Melayu ni sejak akhir ini semakin kurang matang menguruskan perbezaan itu, sehingga setiap perbezaan dianggap satu pertentangan. Padahal perbezaan adalah fitrah. Padahal setiap manusia ada titik butanya masing-masing. Ya, apa yang jelas pada saya mungkin tak jelas pada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang jelas pula pada puan-puan dan tuan-tuan, saya pula tak jelas. Jadi apabila kita ada dapat pandangan yang berbeza, kita akan dapat melihat secara multi-dimensi, dan kita akan dapat melihat suatu subjek atau suatu perkara dengan lebih holistik, lebih sempurna, insyaAllah. Jadi petang ini perbincangan saya penulis, tulisan dan proses menulis. Jadi agak-agak dalam tiga-tiga ni, yang mana kita nak fokuskan? Saya nak serahkan pada anda. Proses menulisnya, iaitu teknikal dan mechanicalnya, ataupun penulis ataupun hasilnya, ataupun hasilnya tulisan. Agak-agak yang mana yang kita nak fokus lebih banyak, Saya rasa proses menulis, insyaAllah. Tetapi walaupun begitu, kita kena selesaikan dulu perkara asas dan teras penulis dan tulisan. Sebab mana-mana perbincangan pun saya menegaskan bahawa lebih mudah membetulkan penulis daripada nak membetulkan tulisan. Ya? Jadi kalau kita nak betulkan tulisan, kita berkali-kali lah kita akan betulkan, hantar salah lagi, kali betulkan lagi. Tapi kalau kita betulkan penulisnya, insyaAllah kita tidak akan dapat, kita tidak akan berdepan dengan kesalahan-kesalahan dalam tulisan berkali-kali. Baik. Antara dua tadi, keikhlasan dan juga kemahiran atau keterampilan, inilah dua unsur dalam penulisan Islami. Di sana ada dua kumpulan ataupun dua ciri tadi. Satunya boleh diajar dan satu lagi hanya boleh dipelajari. Itu dalam kita menulis ni ada dua. Bila kita masuk di kelas untuk menulis ataupun kita berbincang ni, ada atau sebahagian daripada bidang penulisan ni boleh diajar, tetapi ada sebahagiannya hanya boleh dipelajari. Boleh faham maksudnya? Cannot be teach but can be learned. Maksudnya ada benda yang kita tak boleh ajar, hanya boleh dipelajari. Kita jadi murid, insyaAllah kita boleh belajar. Tetapi ada setengahnya boleh dipindahkan melalui pembelajaran. Baik, Sebab itu kalau kita kata keikhlasan, kejujuran, soal amanah, soal apa yang dikatakan kita nak menulis ni, apa tujuan kita, apa niat kita, itu paling asas. Bila kita niat kita jelas, tujuan kita jelas, dunia akan menjadikan jalan kepada orang yang mempunyai tujuan. Seperti mana orang yang jatuh cinta, pandailah dia mengeluarkan bahasa untuk mengatakan cinta dia. Ini penting. Jadi kalau kita sekarang, bagaimana nak bercakap, bagaimana nak berkata, macam mana saya nak menguraikan ayat dan sebagainya. Kadang-kadang soalnya ialah soal ketujuan untuk membuat-buat. Orang kata the burning desire itu tidak ada dalam diri kita. Subhanallah, kita tengok orang jatuh cinta, kalau orang lelaki jatuh cinta, kejap dia, terus jadi penyajak. Terus dia sajak keluar dia. Kemudian bila dia kahwin anak 1, 2, 3, 5 anak, dia bertukar daripada penyajak kepada ahli falsafah. Otak dia tuan dia. Jadi ini yang dikatakan, apabila kita ada tujuan, dunia akan menjadikan jalan kepada orang mempunyai tujuan. Jadi tujuan kita menulis itu sangat penting.
Sebab tu nanti saya akan cakap tentang jiwa dani. Penulis adalah pendakwah. Pendakwah adalah orang yang ada jiwa dani dalam diri dia. Bila dia nampak kemungkaran, dia nampak suatu perkara yang tidak bersesuaian dengan syariat Allah, bertentangan dengan apa yang Allah hendaki, jiwanya akan bergolak. Dia rasa marah, dia rasa bimbang, dia rasa sedih. Maka kesedihan, kebimbangan dan kemarahan itulah yang ditumpahkan dalam tulisan, dan pandailah dia mencari bahasa dan kata untuk meluahkannya. Itu paling penting. Dalam itu. Ini tidak dapat diajar. Boleh faham ya? Yang ini tidak boleh diajar. Ini ada dalam hati kita, dibela sikit. Tetapi bagaimana nak menyusun ayat? Dia katakan bagaimana kita nak ayat kita tu ada ayat panjang, ada ayat pendek, bagaimana ada ritmanya, ada analoginya, ada metaforanya dan sebagainya. Ini boleh kita ajar. Ada buku-bukunya dan sebagainya. Baik, sebab itu kita bermula daripada penulis, penghasilannya, penulis itu penghasilnya, yang kedua tulisannya, dan yang ketiga yang dikata proses penghasilan ataupun proses menulis. Jadi kalau kita yang ini saya akan pergi laju saja, minta maaf ya anak-anak, saya akan pergi laju ya. Asas penulis yang baik ialah Al-Qasas ayat 26 ya. Inna khairal man istajarta al-qawiyul amin ya. Inna khairal man istajarta al-qawiyul amin, maksudnya sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau berikan kerja dalam konteks ini penulisan ialah orang yang ada kekuatan, iaitu al-qawi, dan al-amin, iaitu amanah. Kekuatan ini merujuk kepada bagaimana keterampilan kita berbahasa, ilmu kita, kemahiran kita dan sebagainya. Al-amin ini merujuk kepada kejujuran, keikhlasan yang saya katakan tadi ya. Jadi ada dua unsur ya. Baik. Kepribadian ya, yang ini yang saya katakan tadi, saya dah mulakan, ini keunggulan pribadi kita. Jadi kita kena bentuk diri kita. Kalau kita nak jadi penulis Islam, dia berbeza dengan penulis yang biasa. Penulis Islam, nanti saya akan katakan dia ada 3 peranan. Pertama, dia sebagai pendakwah, dan yang kedua dia sebagai murabi, pendidik, dan yang ketiga dia sebagai pemimpin tidak resmi. Jadi bagaimana nak jadi pendakwah, bagaimana nak jadi pendidik, itulah yang perlu ada pada diri kita. Artinya kita ada keikhlasan dalam mendidik kita, dalam kita nak mendidik orang lain ya. Kita tak rasa kita bangga apa yang kita tulis itu daripada keyakinan kita. Keyakinan sahaja akan membentuk keyakinan. Kalau kita sendiri tak yakin, maka kita tidak boleh meyakinkan orang lain. Jadi kita dulu mesti yakin dengan apa yang kita tulis. Sama ada dalam bentuk tafsir, benda-benda yang baik, atau bentuk inzal ataupun ancaman ya, dan sebagainya. Yang ini kita kena bina peribadi kita. Yang paling penting lah ya. Kemudian ini kemahiran ini ya, kita boleh belajar teknik terkini yang dikatakan popular writing ya, dan sebagainya. Ini boleh dipelajari ya. Ilmu penulisan dalam bidang ini ialah saya katakan ia adalah satu skill ataupun kemahiran. Dengar betul ya. Penulisan adalah satu kemahiran. Ya, bila dikatakan kemahiran, bagaimana nak belajar menulis? Jawabnya ialah dengan menulis. Bagaimana nak belajar menulis? Jawabnya dengan menulis. Ya, macam juga kita nak belajar berenang. Ya, kita baca buku tentang berenang tebal-tebal, ya, tapi tak pernah jatuh ke air, ya, tak pernah berenang ke air, kita takkan boleh berenang. Ya, artinya penulisan satu skill. Ya. Jadi dengannya ialah kita menulis. Okey, diri dalaman penulis. Penulis sebenarnya menulis dirinya. Menulis dirinya. Tetapi dirinya ni ada 2 kenyataan di situ. Minta maaf ya. Yang pertama, dirinya ialah mungkin yang dikatakan pengalaman pribadinya. Tak salah. Kalau pengalaman pribadi itu boleh dikongsi oleh orang lain. Bisa kata yang dikatakan sahabat saya Ustaz Asriza, dia menulis aku terima nikahnya tu itu hasil pengalaman dia sendiri. Ataupun Ustazah Fatimah Syarah bisa kata itu pengalaman sendiri ya, cinta ikhlas dan sebagainya, itu pengalaman dia ya, yang ditumpahkan dalam tulisan. Tetapi saya pula tidak memilih cara itu. Saya nak menulis yang dikatakan menulis dirinya ialah apa yang saya perjuangkan, apa menjadi prinsip hidup saya, dan apa yang saya nak bawa ke tengah masyarakat. Itu saya ketengahkan. Sebab saya tahu peribadi saya kadang-kadang ada kelemahan dan sebagainya. Saya tak mau membaca nanti kecewa apabila melihat tulisan saya dengan apa diri saya yang sebenarnya itu jauh, jadi orang akan frust. Ya, jadi biarlah. Jadi kata yang penting ialah mesej kita. Mesej itu tak penting ya. Mesej kita itu yang kita kena pilih. Sebab
Sebab kenapa? Sebagai pendakwah, kita buat baik bukan kerana kita sudah menjadi orang yang baik, tetapi sebagai pendakwah, kita buat baik kerana itulah proses untuk kita menjadi orang yang baik. Ini juga. Jadi tak salah. Seperti mana pakar doktor tadi atau doktor tadi terlibat dengan di Kashmir tadi misalnya kata, ada boleh kita tuliskan hal diri kita, kerana kita memang mengalami. Baik, itu yang dikatakan. Kalau mengikut psikologi penyampaian, ilmu penyampaian, satu penyampaian itu boleh diresapi atau diserap oleh pembaca kita 85% daripada apa yang kita feeling, apa yang kita feel, apa yang kita alami. Untuk kita alami, kita mesti amali. Jadi ini yang dikatakan penting dalam tulisnya. Sebab itu kita kena menulis yang dikatakan dari hati. Apa maksud yang dikatakan menulis dari hati? Menulis dari hati ini maksudnya menulis daripada keyakinan kita, menulis daripada amalan kita sendiri, menulis daripada mujahadah diri kita sendiri, dan menulis daripada taubat yang kita bina dalam diri kita. Contoh, jangan sampai kita nak jadi baik betul-betul baru kita nak menghasilkan tulisan Islami. Jangan. Kerana kita dalam proses mujahadah, betul. Jadi sekurang-kurangnya semasa kita menulis itu, kita sudah taubat, kita sudah mujahadah. Jangan berlakon-lakon dalam menulis. Artinya apa yang kita tulis dan diri kita tidak jauh. Sekurang-kurangnya kita sedang bermujahadah untuk melaksanakan apa yang kita sedang tulis. Jadi janganlah sampai kita orang yang lain, tulisan kita satu yang lain, dan bukan begitu. Jadi kita hendaklah jujur dengan diri kita dan juga gaya kita. Sebab tu saya katakan, try to express, not to impress. Maksudnya apa? Express dari point kita. Jangan orang bawa kepada diri kita. Impress tu orang nak kagum dengan diri kita. Tidak. Sebab tu penulis-penulis, kalau kita tengok kadang-kadang, minta maaf karya yang lebih tertonjol daripada nama. Contoh buku ini Alchemist ni, orang tak tahu pun siapa dia punya pengarang tetapi buku ini subhanallah memang terkenal berjuta-juta. Tapi penulis dia Paulo Coelho, orang nak sebut pun tak tahu tetapi buku dia ke depan daripada diri dia. Jadi ini saya cita-citakan begitu. Satu hari saya boleh tak ada, tetapi buku saya lebih dikenali daripada diri saya. Ini prinsip juga. In order to deliver the message, be the message. Kita sendiri menjadi message itu. Subhanallah. Sebab itu dalam kita berkomunikasi, kita ada tiga. Kita berkomunikasi dengan words, through words, kemudian dengan intonasi kita, pitching tinggi suara kita, dan yang ketiga body language. Itu ketika kita bercakap. Tetapi ketika menulis, apa dia suara kita ialah bahasa kita, kata-kata kita. Dan body language kita, ini yang kata 70% keberkesanan dalam komunikasi ialah melalui body language kita. Body language ni non-verbal. Dalam tulisan dia boleh ketara apabila kita menulis yang dikatakan dari amalan kita. Subhanallah, dia akan kita boleh lihat basah. Orang kata penulisan itu basah, maksudnya tidak kering. Macam kita baca tentang Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kita baca contoh karya-karya daripada Buya Hamka misalnya kata, semua itu sangat dekat. Sebab bagi saya mereka adalah orang yang mengamalkan apa yang mereka tulis. Ini roh tulisan. Ini dia kata ini yang dikatakan menulis dari hati akan jatuh ke hati. Subhanallah, pesan saya pada anak-anak ketika mula menulis, seperti mana mula solat, kata Imam Ghazali, kita nak jaga hati kita supaya sentiasa sedar yang kita dalam solat. Sekurang-kurangnya waktu kita masuk ke gerbang solat, iaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, masa itu kita rasa betul kita sedang menghadap kepada Allah. Begitu juga ketika kita menulis ataupun menaik huruf yang pertama, kita rasa ini datangnya mudah-mudahan dari hati kita yang mengharap keridaan Allah. Kemudian dalam waktu di tengah 10 minit kemudian kadang-kadang kita lalu, kadang-kadang kita lalai, macam solat tadi juga. Tetapi kita jaga daripada awalnya. InsyaAllah kita juga waktu itu kita kena jaga. Ini penting menulis dirinya. Ini yang dikatakan menulis itu datang daripada hati.
Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, jika seorang alim itu tidak bertakwa, tidak cakap dari hatinya, maka nasihatnya tidak akan berbekas seperti air yang jatuh ke atas telur burung kasawari. Ini metafora lah, ya. Sebab itu kalau dalam bahasa Melayunya senanglah, seperti mana mencurah air ke daun keladi, senang. Ini penting, ya. Tulisan yang lahir dari hati akan turun ke hati. Hanya keyakinan membentuk keyakinan. Tulisan itu bernyawa sebenarnya. Roh, ada roh. Ya, baik. Seterusnya, ya, akal kita. Ini diri dalaman penulis. Akal, penulis mestinya berfikir. Seorang pemikir. Mesti seorang thinker. Ya, jadi kalau kita nak menulis, bisa kata kita hanya bisa kita seorang yang hafaz macam pendrive saja. Apa yang kita baca buku, kemudian kita nak pindahkan pada tulisan dan sebagainya. Sorry, itu bukan penulis. Penulis ialah apa yang dia baca, dia hatamkan, dia digest, dia mungkin mengeluarkan sesuatu yang baru daripada hasil pembacaannya. Sebab tu saya katakan baru ini, ya, dalam entry buku saya dia kata penulis yang baik sebenarnya menulis hasil dia membaca, bukan dia membaca untuk menulis. Boleh faham maksud saya? Ya, ini dia dekat-dekat. Bila dia nak tulis baru dia baca, bukan. Penulis ialah dia baca banyak, dan apa yang dia baca banyak tu, dia hasil daripada membaca tu dia menulis, bukan dia membaca untuk menulis. Kena gitu, ya. Kena banyak membaca. 3:1. Membaca, baru menulis. Kita tanya pada Hamka pun begitu, dan begitu kepada sama Ismail pun pernah saya tanya begitu juga, arwahnya, ya. Dia kata penulis membaca 3 kali baru menulis. Ini penting apabila kita nak jadi penulis. Sebab dengar, ya, apabila kita membaca sebenarnya pertama kita menajamkan fikiran kita. Sebab tu orang kata siapa yang baca Quran nanti tua dia tak nyanyuk, ya. Sebab bila kita exercise tubuh badan kita berlatih tubuh badan kita dengan berlari, dengan angkat berat dan sebagainya. Kita melatih pemikiran kita supaya tajam, ya, pada keluarga itu sentiasa ada. Kita tengok yang satu, kita tahu ni kenapa dan bagaimana. Kita dah tahu apa yang tersirat dan apa yang tersurat, apa yang hakikat dan apa yang zahir dan sebagainya. Sebab kita dah latih dengan pemikiran kita. Pemikiran kita ni ialah hasil kita membaca, ya, dia akan tajamkan fikiran. Yang kedua, membaca juga boleh melembutkan emosi kita, ya, melembutkan emosi. Sebab tu bila hati kasar, baca Hayatus Sahabat. Bila hati kita dah macam bimbang resah banyak-banyak, ambil buku sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil kisah para sahabat dan sebagainya. Dia akan melembutkan hati kita balik apabila kita membaca. Kemudian membaca juga mengkaitkan perbendaharaan kata kita. Jadi vocab kita ada, kita tahu yang ini apa maksud, yang ini perkataan yang tepat ini untuk apa, yang perkataan ini dia secara autopilot. Tetapi ingat, ya, membaca untuk faham, bukan membaca untuk ingat, ya. Ini penting. Kita garis membaca, ya. Yang keempat, dengan membaca kita menambahkan kemahiran menyusun ayat. Dia akan datang dengan senang, ya, dan sebagainya. Jadi jangan anda terkejut kalau ada frasa-frasa di dalam novel, dalam cerpen yang diambil oleh penulis, dimasukkan dalam artikel rencana itu. Ada perkara-perkara dalam rencana, misalnya kata, diambil pula untuk menjadi novel, misalnya kata. Saya pernah berjumpa dengan penulis novel ni, apa? Yang terkenal di Sabah ni, Musyid apa? Ramli Musyid, kan? Dia kata, minta maaf Ustaz, dia kata, saya masa tu saya jumpa dia, saya memang peminat dia. Saya jumpa, dia kata, lepas dia kata, Ustaz, saya ambil banyak frasa-frasa ayat Ustaz dalam buku di mana dia di hatiku, dalam dia punya novel Raudah dan sebagainya. Saya tak ingat. Dia kata begitu. Jadi kita saling berkongsi, begitu, ya. Jadi sebab itu kita kena orang kata dalam ini kita kena imbangkan. Jangan terlalu banyak membaca sehingga tak menulis. Nanti kita jadi pembaca, bukan jadi penulis. Kita kata think never do. Think never do. Asyik berfikir je, tak tulis-tulis. Tapi kalau kita terus tulis tanpa kita membaca, ini do never think. Jadi kita kena imbangkan. Okey.
okey, perasaan kita saya dah kata tadi, perasaan kita kena lembutkan. Jadi kadang-kadang minta maaf ya, kadang-kadang ada kalanya penulis kena pergi melihat orang sakit, mesti pergi kepada saya juga ya, kadang-kadang pergi ke kubur, pergi ke tempat-tempat orang yang susah, orang yang miskin, untuk ada perasaan yang halus bagi kita menghasilkan tulisan kita. Jadi kadang-kadang kita kasar, jiwa kita dah kasar, mesti bahasa kita kasar, tapi untuk menghaluskannya pergi itu. Selalunya orang yang jatuh cinta, orang yang ada kasih sayang, bahasa dia lembut. Ya, nah, seperti itu ya. Baik, anggota saya teruskan peranan penulis. Ini yang saya katakan, penulis ada 3, iaitu penulis adalah pendakwa, penulis adalah pendidik, dan penulis adalah pemimpin. Saya hanya berpegang kepada konsep saya adalah seorang dai. Walaupun saya tidak ada latar belakang dalam bidang agama, saya ada dalam bidang food technology sebenarnya. Kemudian ada orang tanya kepada saya, kenapa berani-berani menulis tentang Islam? Walaupun saya tidak ada background dalam pendidikan Islam. Saya kata, saya jawab mudah. Saya orang Islam, saya mesti faham tentang agama saya. Sebab itu saya baca. Kemudian banyak dalam agama ini perkara-perkara yang jelas dan qat'i, itu lebih banyak daripada perkara-perkara yang samar dan juga soal ranting-ranting yang halus. Contoh tentang solat, qat'i, tak kira lah apa, wajib. Tetapi berapa ramai umat Islam yang solat? Mengikut kajian tidak resmi, 80% umat Islam tidak solat, iaitu qat'i lah. Tak ada apa-apa yang kata. Jadi macam mana kita menghasilkan satu tulisan yang mengajak orang kepada solat, misalnya? Ini penting. Tahu saya kita sampai satu nilai. Kita bukan mufti. Mufti tahu banyak, kita sampaikan sikit-sikit, dia faham tentang pemakam. Tapi kita nak kata bagaimana nak menarik orang supaya orang memahami Islam dengan cara yang mudah. Ini yang penting. Baik. Saya pause sekejap, ada pertanyaan apa dalam hal ini. Sebagai dai, ingat kita mengajar bukan mengajar. Jadi kalau kita tengok marilah sama-sama, contoh kita, cuba kita rasakan hati kita bagaimana. Itu bahasa dai. Tetapi kalau bahasa mengarang, kita mesti buat gini, kita mesti buat gini. Siapa dia? Mufti ke apa? Dia menulis macam tu. Jadi kita mesti rendahkan. Be humble dalam tulisan kita. Kalau kita pun nak menegur orang yang bersalah, kita nak tegur orang dalam tulisan kita, biar orang rasa bersalah tanpa rasa dipersalahkan. Sekali lagi saudara, biar dia ada rasa bersalah tanpa rasa dipersalahkan. Lembut kita bagi seolah-olah diri kita. Kita bercakap dengan diri kita. Akhirnya pembaca akan merasakan ini diri aku. Dia begitu. Penulis pun merasai yang sama. Jadi artinya kita dekat dengan penulis. Ini yang dikatakan oleh Stephen Covey, first seek to understand, then to be understood. Masuk ke dalam itu tadi. Jadi bila kita menulis, jangan kita berada di tempat yang tinggi, madhu kita berada di bawah. Tetapi kita sama-sama duduk di bawah dengan madhu kita bercakap bahasa mereka, gelombang rasa mereka kita hayati dan sebagainya. InsyaAllah dia akan dekat. Kemudian penulis adalah murabbi. Kita sebagai murabbi kena ada teladan dalam tulisan kita. Subhanallah, minta maaf kadang-kadang kita menceritakan apa yang sedang kita lakukan baik, tetapi memang sukar untuk mengawal ketika kita bercerita tentang usaha kita untuk jadi baik dengan kita tidak merasakan diri kita baik. Memang susah. Kita contohnya, bila kita dah ada, kita buatlah tindakan-tindakan amalan-amalan tertentu yang kita buat untuk diri kita yang kita nak kongsi dengan pembaca. Tapi waktu masa itu kita sangat suka untuk kawal diri kita. Kawal diri kita. Sebab tu masa itu kena istighfar. Banyak istighfar. Jangan sampai ketika menceritakan amalan-amalan yang kita buat untuk membaiki diri kita, sampai kita terasa diri kita yang baik. Jangan sampai. Astagfirullah itu. Ini penting dalam kita menulis. Subhanallah. Penulis adalah pemimpin tidak resmi. Apabila kita menulis, kita ada 4. Orang kata Pertama, to inform, untuk memberi maklumat.
Yang kedua, to entertain, untuk menghibur. Yang ketiga, to influence, ya, untuk mempengaruhi. Dan yang keempat, untuk meyakinkan. Sekali lagi saya ulang, ya. Apabila kita menulis, kita untuk memberi maklumat, to inform. Ya. Yang kedua, untuk kita menghiburkan. Yang ketiga, untuk meyakinkan. Dan yang keempat, untuk mempengaruhi. Pemimpin adalah influence. Leadership is influence. Kepimpinan adalah pengaruh. Jadi penulis rupanya mempunyai pengaruh dalam pemikiran dan di dalam perasaan para pembacanya. Jadi saya rasa itu. Sekarang saya pergi terus kepada proses menulis. Ya. Terus saya